Katil diikat loceng. Bunyi kanak-kanak berlari di koridor. Imbau Fitri. Kisah seram menimpa dirinya bermula apabila rakan-rakan sebiliknya meminta dia berpindah katil, meskipun warden asrama telah menetapkan dia menggunakan katil di bahagian bawah. Enggan membantah arahan diberikan, Fitri terus memindahkan barangnya ke katil bahagian atas dan sempat bertanya sebab dia tidak boleh menggunakan katil itu. Dalam kepala saya ketika itu dah ada bermacam-macam persoalan, tapi kerana tidak mahu bersoal balas dengan rakan sebilik, saya turutkan saja ceritanya. Bulu romanya terus menegak apabila salah seorang penghuni dom, iaitu Am, memberitahu katil itu mengeluarkan bunyi bising memandangkan terdapat loceng yang diikat pada tiang katil. Katanya lagi warden asrama yang mengikat loceng itu dengan alasan untuk memberitahu mereka seharusnya perlu masuk tidur. Saya mula merasa pelik, bagaimana warden akan bunyikan loceng tu? Tapi saya cuba buat tak tahu sajalah dan menganggap mereka cuba nak kenakan saya, katanya. Sangkaan Fitri meleset apabila pada hari yang sama selepas solat maghrib, dia mula menerima gangguan selepas enggan mengikut rakan-rakannya ke kedai makan setelah pulang dari surau kerana ingin menukar kain plekat yang dipakainya. Sebaik saja sampai ke bilik, Fitri memberitahu dia terdengar bunyi tapak kaki kanak-kanak sedang berlari di luar koridor. Namun sangkanya ia anak pada warden. Dalam kepala saya cuba positifkan diri. Tiba-tiba ada satu bau sangat pelik dan saya tertanya dari mananya datangnya bau tersebut. Setelah tukar seluar, saya terus keluar dari lari ke dewan makan sebelum rakan-rakan lain menegur wajah saya nampak pucat. Saya terus menceritakan apa yang berlaku pada mereka, katanya. Baik kelakuan, maka baiklah segalanya. Reaksi rakan-rakan Fitri terus berubah dan salah seorang daripada mereka, iaitu Syafiq, tiba-tiba mengatakan dia dah tahu ada orang baru dan meminta kami semua untuk tidur berlonggok di atas lantai pada malam itu. Menyedari ada sesuatu yang tidak kena, Fitri memberi cadangan agar memaklumkan perkara itu kepada warden. Namun mereka memberitahu ia perkara yang sia-sia dan hanya menitipkan pesan berbunyi, baik kelakuan maka baiklah segalanya. Bukan saja mereka, saya sendiri pun tak faham dengan pesanan warden tu. Tapi malam itu memang kami tidur beramai-ramai dan Syafiq meminta saya tidur di tengah-tengah. Buat saya bertambah seram apabila Syafiq turut menghulurkan buku surah Yasin dan meminta saya membaca apa saja surah yang saya hafal dan faham maksudnya, katanya. Ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 12.40 tengah malam. Namun loceng itu masih belum mengeluarkan bunyi dan pertanyaan mengenai loceng itu tidak dijawab rakan-rakan. Monyet berbulu hitam awasi pelajar. Sebaliknya, Am menutup semua tingkap di dalam bilik mereka kecuali yang terletak di katilnya. Dibiarkan terbuka. Namun loceng terikat di katil itu masih belum mengeluarkan bunyi. Pelik dengan situasi itu, kata Fitri. Am bertanyakan kepadanya sama ada dia ada bawa barang berat seperti yang boleh menjaga dan melindunginya. Saya rasa tak pula bawa barang-barang kecuali sebatang jarum lama pemberian nenek di dalam sebuah kotak pensel. Am mula merasa sesuatu yang tidak kena. Dalam mereka membuat andaian mengenai jarum itu, tiba-tiba loceng berkenaan berbunyi nyaring dan Am meminta saya pejamkan mata sekiranya ternampak sebarang kelibat. Namun semua terus baring dan saya menghadap ke kiri. Saya rasa seperti ada sesuatu yang merenung kami. Bila saya melihat hujung penjuru dom,
seperti ada bayang-bayang seekor monyet berbulu hitam. Tangan monyet itu sangat panjang. Saya terus pejam mata. Sumpah ia memang menakutkan. Pertama kali saya lalui perkara ini, saya tertidur macam tu saja. Apabila pagi, semua buat macam biasa seperti tiada apa-apa yang berlaku. Saya tetap bertanya pada Am benda yang saya nampak semalam dan terkejut dengan jawapan yang diberikan. Katanya, Am beritahu benda itulah yang terlepas oleh warden untuk mengawasi belajar di asrama. Dalam keadaan tidak sihat selepas pengalaman ngeri itu, Fitri memberitahu rakan-rakannya bimbang akan dirinya dan bertanya sama ada dia berada dalam keadaan baik. Ini kerana, kata Fitri, sebelum pernah berlaku makhluk itu memunculkan diri. Tapi apa yang berlaku pada malam itu sangat pelik, seperti ia mencari sesuatu. Syafiq memberitahu cubaan halau benda itu tidak pernah berjaya kerana akan ada sahaja halangan. Lebih menyeramkan lagi, ia seperti tahu niat kita untuk menghalaunya. Mungkin ini adalah tempat asal beliau, ceritanya. Tidak mahu menunggu lama, Fitri segera menelpon bapanya dan menceritakan semua kejadian itu. Dan bapa berjanji akan datang sekolah bersama seorang rakannya untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Tapi sebelum sempat ayah saya datang, warden memanggil saya dan meminta saya berpindah keluar dari asrama atau bertukar sekolah, dan tidak memberikan alasan mengapa saya perlu berbuat demikian. Sehingga ke hari ini, saya masih tertanya-tanya mengapa dia merasa seperti saya seolah-olah halangan di asrama. Walaupun peristiwa itu telah lama berlaku, ia masih segar dalam ingatan, katanya.